Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Siapakah orang pertama muncul? Saudara nak tahu juga siapa yang muncul kali pertama tu. Apa khabar saudara Muhammad Haras, saudara Mustafa Ilyas, saudara Muhammad Fuad. Salam dari Gombak, kata saudara Fuad ya. Saudara Baizun Lani, saudara Syahrul Azam, Zamari LC, Haji Syamsul, apa khabar tu Haji? Saudara Muhaiza Ehsan, saudara Muhammad Effendi, Puan Saidah Yakin, Puan Aminah, Kak Minah daripada Terengganu, saudara Muhammad Shanif, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, salam dari Kemayan katanya. Saudara Atih Ismail, Raja Kamal Zabaizan, apa khabar aku? Moga orang Sungai Petani sihat. Apa khabar di Sungai Petani? Sejuk ke? Puan Zaitun Hus, saudara Fazil Yub, saudara Muhammad Nazari, saudara Paipon, apa khabar Paipon? Saudara Ahmad Zaidi, saudara Yusuf Abdul Samad. Begitu juga Muhammad Haras Afan Khalid dari Kuantan Pahang, Puan Hamidah Kamat, saudara Ismail Ali Bak, saudara Mak Raimi Mak Sidik, salam alaik katanya. Miben, Muhammad Fauzi, jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Saudara Mutalib Maknun, Cik Bunga Matahari, dan jangan lupa juga subscribe di Instagram. Kerana jika sesuatu berlaku, maka bolehlah saudara pindah ke Instagram. Itu saja saudara. Saya juga saudara Arshkai, Jo Shah, Putra Shah, saudara Muhammad Saleh Ramli di Instagram, saudara Muhammad Noor dari Kanga Pelih, apa khabar sahabat? Saudara Putra Shah, Kim Sen Ho, Abu Hashim Jani, saudara Osman Abdullah, Azhari Tokaya, Yauman Waras di Instagram, Jamalia Sabian, Abdullah Ebakana, Hazrul Aidi. Begitu juga dengan Abdul Hamid, Roslan Abidin di Instagram saudara. Saudara Azli, Haji Abu Bakar, Acai Bentayan dari Pahang. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf kerana ada pencerahan-pencerahan yang perlu saya berikan pada malam ini. Saudara, balik daripada Kota Kinabalu, letih terasa juga, tapi saya terasa berhutang lah saudara Kamarul Nogri, Cik Nurlia, saudara Yusuf Ishak. Kalau tak bagi pencerahan malam ni, rasa macam berhutang dengan anda semua. Sebab itu saya 9:30 malam tetap hadir insya-Allah. Yang saya minta daripada anda cuma like, share dan subscribe Cik Nurlia, Aisyah, Puan Syarifah Hafifah. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Dan awal pagi tadi saudara Jamil Idris bersama dengan Rio daripada Industri Melaya menghantar kiriman kepada saya berhubung dengan kedudukan COVID-19. Hari ini hari Ahad 28 Ogos, hari yang ke-889 saudara. COVID melanda negara kita, dan saya lihat semalam ada sedikit pengurangan daripada 3,118 jangkitan susut kepada 2,451, menjadikan jumlah terkumpul kumulatifnya adalah 4,774,003 orang. Dan semalam ada 6 kematian saudara. Jadi berhati-hati saudara, cuaca sejuk sekarang ni, mudah virus corona menjangkit. Saudara Azizam, Hamzah Budin, Azizam PRU 15 milik UMNO. Saudara Kuzada Zasida, Muhammad Usni. Dan saya lihat daripada laporan daripada saudara Rio, terdapat peningkatan jangkitan di 7 negeri. Tapi 9 negeri susut. Negeri Selangor susut 656, wilayah Persekutuan juga susut 507. Sabah ni mungkin bila saya dah tak ada di Sabah, dia susut lah kepada 234. Cuma Sarawak nampak gayanya ada meningkat kepada 115. Perak susut 211, Negeri Sembilan juga susut tapi 157. Dan Melaka meningkat balik kepada 109. Lain-lain negeri nampak gayanya masih lagi di bawah paras 100. Berusahalah kita untuk menjaga kesihatan diri kita dan keluarga kita. Ingat saudara, hanya kita saja boleh menjaga kesihatan kita sebaik mungkin ya.
Baik, kita masuk segmen seperti biasa. Dah balik Kuala Lumpur ni, kena berniaga. Masuk e-commerce. Minta izin saudara, tak panjang mana pun. Jadi kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 supaya membolehkan saya mewawarkan produk saya. Ya, Saudara Arul Jalil. Al-Azhar dia masih kekal memasarkan haruman setangi dan juga minyak wangi daripada tanah Arab. Saya menggunakan parfum Amir Al-Qud. Beliau juga memasarkan gula O bagi mereka yang nak jaga kesihatan. Kerana gula O ini tanpa kalori. Begitu juga, saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah. Dan kalau yang tinggal Lembah Kelang, mau buah-buahan yang harga murah tapi grade yang terbaik, buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Sedap, manis, rangup dan pedas saudara. Itu sahaja e-commerce kita hari ini. Dan saudara Jina Sofi Haji Sofi Hij Habizal Yahya. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini adalah sebagai pedoman kehidupan kita saudara. Sebenarnya saudara, dosa itu merupakan penghalang untuk kita taat kepada Allah SWT. Sedangkan taat kepada Allah itu adalah untuk menjamin keselamatan kita di dunia dan akhirat. Allah berfirman, maksudnya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ini petikan daripada surah An-Nur ayat yang ke-24. Kerana orang yang berdosa akan dibebani oleh rasa malas, bosan dan pedih untuk melaksanakan amal kebaikan. Apabila kita terseksa untuk melakukan kebaikan, sudah pasti kita akan melakukannya dengan kadar yang sedikit atau meninggalkannya terus. Ada satu ungkapan yang terkenal dalam kalangan muqarrabin. Orang Arab ni ada dia punya ungkapannya. Katanya, jika kami terhalang untuk solat malam dan berpuasa sunat, itu pertanda kami telah terbelenggu oleh dosa-dosa. Itu kata orang Arab, saudara. Jadi ingatlah saudara, dosa itu menjadi penghalang kita untuk mengamalkan ibadah yang diwajibkan seperti solat, berpuasa, taat kepada ibu bapa, zakat dan sebagainya. Apatah lagi untuk merasai kemanisan setiap amal ibadat kita. Mengapa dosa menghalang ketaatan? Ia adalah kerana dosa melemahkan hati. Hati yang berdosa akan kelam, hitam dan akhirnya keras. Ingat saudara, rahmat, hidayah dan taufik daripada Allah tidak akan singgah di hati yang keras. Sedangkan kemampuan seorang untuk beribadah adalah kerana dorongan hatinya. Bila hatinya telah keras, enjin untuk menggerakkan seluruh anggota badan untuk beribadah akan terhenti. Ingat saudara, itu sekadar peringatan sama kita dalam segmen naluri kehidupan. Kita masuk segmen mutiara kata, kiriman sahabat kita Cikgu Hibil. Katanya, tenteramkan hati serta bersikap optimis saat anda menghadapi musibah atau masalah. Kerana di setiap penghujung masalah itu ada penyelesaiannya. Berdoalah agar setiap masalah yang anda hadapi segera terurai. Saudara, jadi kalau kita menghadapi masalah, menghadapi dugaan, jangan susah hati sangat. Sabar dan ingatlah, di setiap penghujungnya ada penyelesaiannya. Saudara, berhati-hati dan hayatilah setiap apa yang saya nyatakan saudara. Saya juga ingin mengingatkan pada teman-teman, khususnya pimpinan negara, agar mereka tidak berbelanja tanpa had wang negara. Kerana kita bimbang negara akan muflis seandainya mereka berbelanja wang negara tanpa had. Bicara kita malam ini adalah mencari damai bangsa. Apa yang saya maksudkan dengan mencari damai bangsa? Tenang dulu saudara. Minum-minum air dulu saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazil yang tidak berhenti-henti menghantar kiriman untuk perkongsian pantunnya bersama kita. Kata Pak Nazil, mendapat laba jual durian entah berapa dalam sakunya. Berlumba-lumba mengimpun kekayaan
sampai terlupa halal haramnya. Jadi artinya kalau kita ni berlumba-lumba nak mengimpun kekayaan, Coca-Cola Moh, jangan marah saya sebut dah nama saudara. Jadi berhati-hati kerana nanti kita terlupa yang mana satu halal, yang sama mana satu haram. Saudara Syekh Haji Musa Ros Abu Bakar Redwan Abdul Rahman Manas, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, pucuk papaya beli di Lukut, sayur rampai dibuat sendiri. Orang kaya semakin kedekut, berjimat sampai menyeksa diri. Jadi kalau kita dah kaya tu, kalau sampai menyeksa diri tu, untuk apa saudara? Nak makan pun tak boleh, nak itu tak mau. Wang ada, kita makanlah seadanya. Sebab itu saya kadang-kadang berpesan pada teman-teman, kadang-kadang apabila kita punya banyak wang, apalah artinya kalau kita terpaksa menyeksa diri, nak makan yang manis takut kena kecil manis, nak makan daging takut kena kolesterol, nak makan seafood takut kena kolesterol. Tak ada artinya saudara. Kita berusaha mencari kekayaan, mencari sedikit pendapatan sepatutnya untuk dikongsi bersama keluarga kita saudara. Baik, lama kita tak santuni gedung ilmu. Ini kita membedah pemikiran Allahyarham Zahba, atau nama lengkapnya Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau merupakan tokoh pemikiran Melayu abad 20. Dalam petikan bukunya berjudul Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri, kiriman Tan Sri Johor Jaafar pada saya. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerana sebenarnya saudara, kita telah pun membicarakan persoalan sifat ataupun sikap bergantung pada diri sendiri yang perlu dilaksanakan sepenuhnya dan tidak sesekali melihatnya dengan pandangan yang sinis saudara. Sama ada saat melaksanakan tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam soal yang menyangkut akidah dan pegangan agama. Amat perlu bagi kita sebagai manusia yang dilahirkan ke dunia dengan penuh kesempurnaan menghayati pentingnya melaksanakan setiap usaha dengan tidak bergantung kepada orang lain, seperti untuk melakukan ibadat solat contohnya. Selain itu, cuma saat tubuh kita terkujur kaku, maka barulah kita mengharapkan orang lain melakukan solat ke atas jenazah kita saudara. Kerana itu kita wajib menimbangkan persoalan ini dengan jelas. Namun kita tidak juga seharusnya menerimanya secara membuta tuli atau bertaklid buta dengan menerimanya tanpa memikirkan secara rasional untuk melaksanakannya. Bagi kita yang punya akal fikiran, sewajarnya tidak menolak persoalan ini kerana sebagaimana yang kita semua tahu, sejak dilahirkan ke dunia, kita dianugerahkan dengan akal fikiran yang terasuh melalui perjuangan kita sendiri tanpa mengharapkan pada orang lain untuk kita membesar dari kecil hingga jadi dewasa. Inilah yang perlu dihayati sepenuhnya saudara. Jadi kita sambung lagi malam besok keadaan saudara sedikit-sedikit. Ini pandangan. Minta maaf Datuk, saya tengah live Datuk. Ya, saya tengah mic. Sekejap lagi saya telefon balik Datuk. Okey. Begitulah saudara, teman-teman menghubungi saya saat kita buat live ini. Saudara. Baik. Saya perlu memberi peringatan kepada anda semua bahawa dalam keadaan sekarang hari ini saudara, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan apa hal ni pula ni, masuk je line sini tiba-tiba dah tak boleh. Teman di Instagram, saya cuba post dulu kemudian saya masuk balik saudara. Yang Instagram saya tengok saya cuba nak reconnect untuk ni, bila ada call saya masuk melalui telefon ini tiba tak ada. Jadi teman-teman di Instagram, jangan lari sebab saya akan post sekejap, saya akan masuk balik saudara. Sekejap, aduhai. Ya. Sebab ada gangguan di Instagram. Tiba-tiba saja dia terganggu. Saya minta maaf pada teman-teman di Instagram ya. Baik saudara, saya harus memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya.
maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tak tanggungjawab. Begitu juga dengan apa-apa saja kiriman anda, ya saudara Yaman Waras. Kena ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya adalah untuk memberi informasi, tidak lebih daripada itu saudara. Kita prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dalam keadaan apa saja pun, kalau saudara tak bersetuju pun tidak ada masalah. Kalau saudara bersetuju, alhamdulillah, ya. Saudara Hamzah Abdullah, Azhari Tok Kaya, Mat Isa Jasin, ya. Saudara, dalam keadaan sekarang ni, pagi tadi nampak cuaca panas, tiba-tiba petang saja sejuk. Dan saya masih lagi teringat pesanan daripada Nadma berhubung besar kemungkinan berlakunya ribut petir. Jadi pada saudara semua, saudara Syah Ibrahim, saudara BK, Lobai Zamri, saudara Mak Syarifio, saudara Mak Jamil Abu Hassan, Arin Syahrin, ingat saudara, musim sekarang ni musim hujan sebelah tengah hari ke atas. Waktu sejuk. Cuaca kita sekarang ni nampaknya dia memang betul lah seperti mana yang diramalkan oleh peramal antarabangsa yang mengatakan kita akan mengalami climate changes atau perubahan iklim. Jadi dalam saat-saat begini, mereka yang seusia dengan saya, sediakanlah baju panas dan malam nak tidur tu jangan lupa pakai stokin dan pakai selimut saudara. Memang sejuk membuatkan kita mudah kebas kaki saudara. Dan saya mendapat laporan kabarnya saudara, ini yang tidak menyenangkan. Kabarnya Gardenia telah mengumumkan akan menaikkan harga semua produk itu roti-roti Gardenia bermulai 1 September, dalam beberapa hari saja lagi. Walaupun kita dengar Menteri Jihad Inflasi dan Ekonomi berusaha untuk mengurangkan, tapi nampak gayanya roti Gardenia original yang selama ini harganya RM2.55 akan dinaikkan kepada RM3. Roti jemaah lain juga pasti akan ikut menaik, kerana kenaikan ini berpunca daripada kenaikan harga bahan mentah import yang disebabkan faktor ringgit yang semakin lemah dan dijangka akan terus jatuh. Jadi dalam keadaan begini, saya yakin kita sukar untuk pimpinan negara untuk menstabilkan harga ringgit kita. Pelabur-pelabur besar masih belum datang. Jadi sebab itu kerajaan hari ini dalam keadaan yang kita semua tahu adalah sebuah kerajaan rapuh yang tidak stabil. Tentu ini semua satu dunia tahu saudara. Jadi sebab kerajaan ini dipilih melalui percaturan politik, bukan melalui tangan rakyat. Dan 3 kali bertukar saudara. Jadi bagi pelabur-pelabur besar, mereka belum lagi bersedia untuk masuk. Kecuali di Johor, khabar Johor dah masuk 15 bilion. Bagi negeri-negeri macam Melaka, Johor, itu pelabur dah mula yakin. Tetapi untuk di seluruh negara nampaknya masih belum ada lagi. Sebab pelabur masih lagi belum ada keyakinan disebabkan kurangnya kestabilan politik kita. Jadi bila pelabur besar tak masuk, maka mata wang asing tak ada masuk. Jadi ringgit jadi lemah. Jadi bila permintaan ringgit kurang, beberapa bulan lagi pastilah naik harga Gardenia dan juga bahan-bahan makanan. Ini yang kita harapkan agar pimpinan negara segera menyantuni persoalan ini saudara. Saya yakin mungkin juga sebabkan harga tepung saudara. Sebab itu hari ini saya melihat kiriman daripada Pertubuhan Warisan Melayu Johor, dan ini juga tersiar dalam akhbar berita harian. Kerana Pertubuhan Warisan Melayu Johor menzahirkan kebimbangan dan kesedihan yang teramat apabila melihat pimpinan Melayu terus berkecakaran dan berebut kuasa, berbanding untuk menumpukan perhatian membela nasib rakyat, terutama anak bangsa yang masih ketinggalan dan miskin. Menurut pengusinya, Datuk Abdul Rahman Yunus, pemimpin sedemikian masih terus bergaduh sama sendiri, yang akhirnya tentulah merugikan kita, malah tidak menguntungkan mana-mana pihak. Kerana itu beliau menyifatkan golongan pemimpin terbabit sebagai lebih mengutamakan kepentingan diri dan kelompok mereka tanpa memikirkan apa yang sedang berlaku. Orang Melayu masih dijajah mindahnya. Walaupun negara sudah mengecap kemerdekaan lebih 65 tahun, mereka masih terus bergaduh sama sendiri, yang akhirnya merugikan, malahan tidak menguntungkan mana-mana pihak. Sebab itulah beliau mengajak pemimpin Melayu mengambil iktibar atas apa yang berlaku baru-baru ini, tentang kemelut yang dialami oleh Datuk Seri Najib, kemelut UMNO dan sebagainya.
Sebenarnya tadi saudara, pagi tadi saya dapat undangan balik daripada Kota Kinabalu. Malam tadi saya sampai sekitar jam 1 pagi saudara. Rupanya saudara, kalau saudara sampai dari Kota Kinabalu di lapangan terbang KLIA, kalau naik taksi, kalau naik Alphard dan sebagainya, Wayfire ke, harganya mencecah RM300 saudara. Nak buat macam mana saudara? Beg-beg banyak, terpaksalah pakai Alphard ataupun kereta yang besar sedikit. Kalau taksi biasa saja untuk 2 orang, harganya adalah RM240. Itu keadaan saudara. Jadi kalau saudara pulang daripada Jakarta ke, daripada Kota Kinabalu, daripada Pinang ataupun daripada Sarawak, cuba mengelakkan agar anda tidak sampai di KLIA selepas jam 12 malam. Waktu 12 malam, kereta api terhenti dia punya pengangkutan dan harga taksi mencanak naiknya. Begitu juga kalau ambil Grab pun saudara. Kalau saudara ambil komersial-komersial yang lain, harganya tinggi saudara. Ya, saya pun tak tahu, rupanya kena juga. Dan nampak gayanya mas pun nampak, saya melihat mas pun dari segi pentadbirannya saya heranlah. Bagaimana waktu saya pergi ke Kota Kinabalu, luggage ataupun beg yang saya bawa tidak ada kena bayaran, tapi bila nak balik, kononnya kerana tiket yang saya pesan, tiket saya itu tidak termasuk harga luggage. Saya pun heran. Akhirnya saya kena bayar dekat RM1,000 saudara. Saya harap pimpinan PAS harus membuat kenyataan yang jelas supaya penumpang dapat mengetahui. Kalau tidak, nanti kalau tak ada duit macam mana? Terpaksalah tinggal beg di Kota Kinabalu. Begitu juga bila kita sampai di KLIA, nak balik ke rumah, duit tak ada macam mana? Takkan nak tidur dekat KLIA. Itu keadaannya sekarang saudara. Saya harus mengingatkan teman-teman yang menggunakan pesawat terbang, kalau balik ke Kuala Lumpur, pastikan kita sampai sebelum jam 11 malam. Itu yang terbaiknya saudara. Ini untuk peringatan sebab saya mengalami semalam saudara. Sebab itu akhirnya sampai ke rumah dekat pukul 1 pagi lebih. Dan awal pagi saya menerima panggilan kawan-kawan teman-teman yang satu sekolah dengan saya di Kolej Sultan Abdul Hamid satu ketika dahulu. Jadi kami minum pagi. Adalah 5-6 orang, bertukar-tukar fikiran. Jadi dalam suasana begini, mereka menzahirkan kepada saya. Mereka juga merasakan penuh dengan persoalan. Kerana dalam menghadapi musim pilihan raya umum yang ke-15 yang semakin hampir, teman-teman, kawan-kawan saya itu memberi pandangan dan kerisauan mereka berhubung kian terhakisnya dominasi warga bangsa Melayu yang memimpin di anjung kuasa Seri Perdana. Ini keadaan saudara. Memang tidak nafikan, saya dah cakap berkali-kali saudara, bahawa UMNO tidak seharusnya menjadi parti pembangkang ataupun duduk sebagai pembangkang seorang lain jadi kerajaan, sebagaimana yang kita alami pada pilihan raya yang 14 dulu. Kelang kabut jadi pentadbirannya. Memang sukar kita nafikan keberadaan suasana itu boleh berlaku seandainya kita warga bangsa terus bercakaran sama lagi. Saya melihat dalam perbualan kami tadi, kami bersetuju bahawa akhirnya bila orang Melayu, pemimpin Melayu berbalah sama sendiri, maka yang menjadi kingmakernya bukan parti PAS, bukan parti PBM, bukan parti keadilan, malah bukan UMNO, tetapi yang menjadi kingmaker yang menentukan arah harus tuju pentadbiran negara adalah parti DAP saudara. Itu keadaannya yang kita harus menginsafi. Ini kesan bila kita berbalah sama sendiri. Sebab itu teman-teman saya, dia kata kalau boleh live saya malam ini, tolonglah saya suarakan bahawa sudah sampai masanya untuk kita dalam menghadapi PRU 15 agar pimpinan parti-parti politik berusahalah duduk semeja. Pimpinan parti-parti politik Melayu. Jangan ada perbalahan dan sebagainya, kerana banyak rugi daripada untungnya. Jadi kata mereka, kalaulah seandainya mana-mana pemimpin tak mau duduk semeja itu, harus dipulaukan. Begitu juga NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan juga seharusnya membantu mencari jalan penyelesaian agar perbalahan ini segera dinoktahkan. Saya melihat, saya juga macam saya bagi pencerahan, suka tak suka dengan 222 kursi parlimen yang kita ada,
Di Sabah, Sarawak 66, dengan berbekalkan cuma 156. Kalau diambil oleh DAP 40, tinggal lagi 116. Jika 116 atau 126, mampukah kita dalam bercakaran itu untuk membentuk kerajaan? Ini yang perlu dihayati oleh warga bangsa kita. Dalam keadaan sekarang ni, percakaran itu tidak menguntungkan. Jadi sekarang ni, saudara Nur Hayati memang setuju UMNO Barisan Nasional seharusnya memegang tampuk kerajaan. Sebab itu saya katakan UMNO wajar berusaha untuk menjadi dominan. Kalau tidak, selama itulah kita akan berhadapan dengan masalah. Ini bukan kenapa, sebab UMNO sudah menjadi, sejak dilahirkan, sejak UMNO diwujudkan, diasaskan, matlamatnya adalah untuk mentadbir negara dan memayungi warga bangsa Melayu. Parti-parti lain, sebab macam saya katakan semalam, tidak mempunyai isma. Tidak ada dia punya roh perjuangan. Yang ada perjuangan adalah untuk isu-isu tertentu. Saya minta maaf lah, mungkin teman-teman tak bersetuju dengan saya. Contohnya kalau Parti Peribumi Bersatu, roh perjuangannya lain tak ada untuk menjahanamkan UMNO. PAS pula dulu selama ini mereka mendogmakan kononnya perjuangan untuk Islam. Tapi setelah mereka berada dalam kerajaan, dalam kabinet, nampak hal tujuannya ke arah mana. Perjuangan itu terhenti. Kita melihat, kerana yang dipenting oleh mereka adalah jawatan. Lebay-lebay ni. Warga, sedangkan warga akar umbi PAS amat mengharapkan penerusan perjuangan itu berterusan. Tapi tidak terjadi begitu. Begitu juga dengan Parti Keadilan. Dia punya roh perjuangannya tentulah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menuntut keadilan. Itu saja. Apakah untuk memayungi warga bangsa kita? Kita sekarang ni, saudara, kita berhadapan dengan suasana, kalaulah pilihan raya diadakan dalam masa terdekat ini, saya melihat bahawa inilah ancaman pada kehidupan warga bangsa kita. Anda mungkin tidak lihat, saya bila balik daripada Kota Kinabalu, melihat apa yang berlaku di Sabah contoh, segalanya dah jadi sempang peranang. Balik ke sini, bila saya tengok keadaan, harga teksi naik, apa semua naik, saya berbual juga dengan pemandu teksi. Dia menceritakan bahawa sukarnya untuk mendapat pelanggan, terpaksa bekerja daripada jam 9 pagi sampai 2 pagi, kerana untuk menyambung kehidupan. Kerana harga barang juga tinggi. Dan bila masanya, Saudara Faizilah Abdul, tolong jangan gunakan ayat begitu. Kita harus menyantuni. Ini bukan masanya untuk kita menyalahkan sesiapa. Ini harus kita usahakan untuk mencari perdamaian. Kita harus matang dalam berpolitik. Malahan saya lihat sekarang ni, kalau nak ikutkan parti macam Putra, saya tak tahu ke mana perginya. Sebab itu dalam media sosial, ketua parti bahagian Putra bahagian Larut, mereka telah pun mengisytiharkan keluar dari parti tersebut. Menurut Hasbullah Haji Alias, mereka bersama-sama dengan 46 cawangan di bahagian Larut mengisytiharkan keluar daripada parti Putra kerana mereka menolak gabungan Putra dalam gerakan tanah air pimpinan Dr. Mahathir. Kerana mereka tidak yakin gabungan gerakan tanah air ini hanyalah sekadar falasi, hanya sekadar saya nampak bercakap soal tanah air, bercakap soal bangsa Melayu kita, tapi waktu yang sama bila melontarkan kenyataan-kenyataan pimpinan daripada gabungan tanah air menghamun pimpinan Melayu. Malahan saya juga melihat bagaimana warga ataupun ahli Parti Bersatu mula susut dan mereka meninggalkan parti tersebut. Terbaru adalah penerbit dan pengarah filem Ahmad Irham Ahmad Nazri. Minggu lalu beliau telah mengumumkan keluar Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan melepaskan jawatan sebagai ketua cawangan Bersatu Pinggiran UK bahagian Ampang. Ini tersiar dalam Mingguan Malaysia. Beliau berkata alasan keluar parti kerana mendakwa terdapat banyak masalah dalaman Bersatu selain janji-janji yang tidak dikota sepanjang bersama parti itu. Yang memang saya katakan betul. Ini keadaannya. Mereka menjanjikan bulan dan bintang tapi tidak terlaksana. Jadi kata Ahmad Irham, saya hanya ahli biasa. Saya sudah tidak lagi ahli Bersatu. Masalahnya banyak sangat hengki-pengki katanya.
Ada mainan ketua bahagian yang tidak senang dengan saya, ada juga janji yang janjinya begitu, dapatnya begini. Janji saja. Itu bukan kenyataan saya. Ini kenyataan Saudara Ahmad Idham. Jadi saya hanya ahli biasa. Soal jawatan sebagai ketua cawangan itu, biarlah mereka menentukan, tapi saya dah tak nak buat, tak tahu. Apa pun dia kata dia tidak lagi mahu bersama dengan Parti Bersatu. Sebab itu saya katakan saudara, dalam apa keadaan pun, UMNO ini, biar macam mana pun, kita tidak mengalami kehilangan ataupun defisit keahlian. Saudara, semalam waktu UMNO mengadakan pertemuan bersama dengan Presiden di Dewan PWC, pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin juga menghadiri dia punya mesyuarat bersama ahlinya. Tapi saya tengok sekali lagi Tan Sri Muhyiddin mengingatkan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri Yaakob tentang perjanjian gabungan itu dengan mereka, bahawa tarikh PRU perlu dirunding terlebih dahulu sebelum ia diputuskan. Masih lagi mereka merasakan mesti berunding dengan mereka, sedangkan yang menentukan tarikh pilihan raya ini bukannya Datuk Ismail Sabri. Menentukan tarikh pilihan raya adalah Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Jadi kenyataannya, kalau mengikut perjanjian antara Perikatan Nasional dan Perdana Menteri dengan Tan Sri Muhyiddin, katanya Perdana Menteri kalau nak menentukan tarikh pilihan raya kena berunding dulu, kerana kita juga adalah sebahagian daripada kerajaan. Jadi dalam keadaan begitu, Tan Sri Muhyiddin berkata Perikatan Nasional memang bersedia untuk menghadapi PRU 15, sama ada ia dipercepatkan ataupun dilambatkan. Jadi nak tunggu apa lagi? Teruskanlah. Jadi kata Tan Sri Muhyiddin, kalau esok Perdana Menteri menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong untuk mohon perkenan bagi membuarkan parlimen, kononnya kita anak jantan tentu sudah bersedia untuk masuk gelanggang untuk menang dalam pilihan raya. Silakan, tak ada masalah bagi saya. Cuma yang saya lihat, saudara, inilah saya katakan tadi, kita harus mencari jalan supaya ada penyatuan balik. Kalau tidak, segalanya dah macam tunggang langgang. Sebagaimana kenyataan daripada Datuk Muhammad Fuad Zakasi, Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Sebab dia kata pemimpin perlu realistik. Bab idealistik, dia kata jangan berlakon. Bila Pakatan Harapan berkuasa, habis ketua-ketua kampung kena tukar. Ahli majlis diganti baru. Pelak hospital pun kena tukar. Itu keadaannya bila kuasa diperoleh oleh mereka. Jadi dalam keadaan begini, perebutan kuasa itu berterusan. Lihat sendiri katanya, apabila mereka mentadbir Pulau Pinang contohnya, semua pengurusi masjid dan surau kena tukar. Jadi bila UMNO desak minta Perdana Menteri campur tangan dalam kes, bagaimana macam kes Datuk Zahid, Datuk Sri Najib dan sebagainya, permintaan kita supaya kelihatan itu telus terhadap orang yang kena tuduh. Tapi nampaknya mereka mengatakan kita mau campur tangan. Jadi masalah sekarang ni sudah wujud. Perasaan kecewa, sakit hati telah pun mengatasi rasa kasih dan sayang. Itu keadaannya, saudara. Jadi saya melihat ini adalah satu ancaman terhadap warga bangsa kita yang mendatang. Saudara lihat sendiri bagaimana semalam peguam pada Zahid, itu Datuk Zaid Ibrahim, beliau secara berani, saya risau juga. Walaupun beliau sebagai peguam, dia seolah-olah beliau mencabar tentang keputusan peguam negara. Selaku bekas Menteri Undang-Undang, Zaid Ibrahim, dia menyelar peguam negara dan Tan Sri Idrus Harun katanya sebagai hipokrit, katanya. Koyak, brother. Sebab dia membezakan antara kes Datuk Najib, kes perbicaraan 14 ahli geng Niki yang dibebaskan daripada tuduhan jenayah terancam. Kemudian katanya memberi contoh lain, membabitkan anak Taikun, anak Vincent Tan dan juga syarikat serba dinamik di mana pertuduhan diringankan. Ini keadaan kata Datuk Zaid Ibrahim. Jadi kenapa dalam kes serba dinamik peguam negara boleh turunkan kes daripada dihukum penjara sampai hanya kena denda, bukan dengan perbicaraan tapi hanya dengan representasi peguam negara. Jadi ini jelas katanya campur tangan. Jadi janganlah ada double standard kalau nak campur tangan dalam soal-soal keadilan.
Jadi malahan kata Datuk Zahid Ibrahim, dia kata sebelum itu Tommy Thomas sendiri mengaku semasa menjadi Peguam Negara, beliau juga turut mengurangkan pertuduhan membabitkan penyalahgunaan dadah yang melibatkan anak Vincent Tan. Jadi walaupun beliau menafikan berlakunya sebarang unsur rasuah dalam mencapai keputusan tersebut. Ini keadaan saya. Saya bimbanglah bagaimana yang kami bincangkan pagi tadi. Kalau ini berlaku, apa nak jadi pada warga bangsa kita? Bukan hanya warga bangsa hari ini, anak cucu akan datang. Kita masih terus berbalah dan berbalah. Masing-masing ada dia punya idealisme. Kenapa tidak idealisme itu disatukan? Bagi saya mudah saja. UMNO ini telah pun dihancurkan oleh persefahamannya sesama bangsa oleh Dr. Mahathir. Tak maaflah saya. Sebab itu zaman beliau lah, maka bermula dengan apa yang dihadapi oleh Tun Musa Hitam, perbalahan beliau dengan yang berhormat Malik Tengku Razali Hamzah, perbalahan beliau dengan Anwar Ibrahim, berlarutan dengan Pak La, seterusnya dengan Datuk Seri Najib, dan kini dengan Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi. Jadi artinya kita tak henti dengan berbalah dan berbalah. Macam mana? Saudara Zakir Hashim, saya amat setuju. Cuma totok UMNO saja yang masih mempertahankan UMNO. Saya melihat begini, bukan soal mempertahankan. Semua orang berusaha untuk mempertahankan rumahnya baik, Saudara Zakaria. Cuma kita melihat macam mana cari jalan. Perlu dia cari jalan. Kalau kita berterusan begini, akhirnya kita kata begini, baik-baik dalam lagu anak kecil main api lah. Nenek moyang kaya raya tergadai seluruh harta benda akibat sengketa sesama kita. Bumi dipijak milik orang. Saya selama 5 hari saya di Kota Kinabalu, saya dapat melihat bagaimana sukarnya anak bangsa kita, bagaimana sukarnya pribumi, anak bumi, sawah untuk mendapatkan tempat tinggal. Yang saya buat live tu. Dan orang lain senang buat naik kondo besar-besaran. Mereka hidup mewah. Tapi anak bumi kita bagaimana? Perjuangannya bagaimana? Kenapa jadi begitu? Tidak lain tak bukan kerana kita berbalah sama kita. Saya, Saudara Izzah Hashim, saya bukan nak menegakkan benang basah. Bagi saya tidak sama sekali untuk menegakkan benang basah. Tapi apa yang kita lihat, apa yang berlaku di depan mata kita, perbalahan sama bangsa kita. Akhirnya tunding-menunding antara satu sama lain. Hari ini okey, anda menuduh mantan Presiden UMNO Datuk Seri Najib. Bagaimana besok nanti kita juga akan menunding apa yang dilakukan oleh Dr. Mahathir. Dapatkah beliau menjelaskan bagaimana anaknya kaya raya, bukan millionaire, billionaire? Ini juga persoalan. Kalau kita tidak henti, akan berterusan. Sampai bila? Benar, kita mahu mewujudkan, tak mahu lagi dah nak sifar korupsi. Kita mahu pimpinan masa depan tidak lagi terjebak dalam suasana yang sebegitu. Tetapi kalau kita tak bersatu, kita hilang kuasa. Ini akan berurutan juga. Saudara jangan nafikan. Ini kena lihat secara jelas. Sepatutnya seandainya UMNO masih lagi. UMNO itu parti Melayu. Saudara, ahli yang teramai sekali. Ada izmanya, ada perjuangannya. Dan marilah kita bersama-sama menyantuni. Saya tidak adalah suruh berbubarkan Parti Keadilan, tidak. Tapi cari upaya. Bagaimana warga Parti Keadilan boleh bersama dengan warga UMNO yang cuba digarapkan waktu kita mewujudkan muafakat nasional tempoh hari. Tapi apakan daya? Harapan tinggal harapan. Hujan, kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ini masalah yang kita alami. Sebab itu saya cuba menghayati bagaimana ini taklimat khas Presiden UMNO semalam. Ada juga benda-benda yang menyentuh perasaan saya. Terutamanya bagaimana penjelasan peguam yang Datuk Najib, Tan Sri Shafie. Banyaklah argumen dia. Bagi saya itu semua orang dah tahu, tak perlulah saya nak wawarkan lagi. Cuma yang saya terkesan apabila Datuk Sri Azalina Osman, beliau selaku peguam, beliau adalah antara orang yang terlibat dalam dunia guaman dan selaku ahli majlis tinggi UMNO. Di waktu yang sama, beliau juga merupakan penasihat khas Perdana Menteri hal ehwal undang-undang dan hak asasi. Mana beliau menerangkan bagaimana peguam negara mempunyai kuasa yang besar dalam perlembagaan ini. Memang tidak boleh dipertikaikan, tetapi kebiasaannya, kata Datuk Azhar, dia kata kebiasaannya seorang Perdana Menteri yang terpilih akan melantik peguam negara yang baru. Tapi ini tak berlaku era Datuk Seri Ismail Sabri.
meneruskan peguam negara daripada dulu yang dilantik zaman era Tan Sri Muhyiddin. Itu keadaannya. Sebab itu akhirnya rakyat mempertikaikan sama ada keadilan diberikan, tak diberikan pada Datuk Seri Najib. Itu persoalannya. Saudara, apa yang dilontarkan oleh Zahid Ibrahim, Datuk Seri Azalina dalam perhimpunan semalam, nampak gayanya isu keadilan, isu perundangan sudah semakin dilihat. Persepsi rakyat dilihat tercemar. Cuma bila saya tengok tabahnya hati anak Datuk Seri Najib, iaitu saudara Muhammad Nizar. Beliau selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Pekan. Dia tabah menghadapi apa saja yang berlaku, yang dialami oleh bapanya, bahawa beliau akan terus berjuang. Dan akan berusaha menabur bakti sebagaimana yang telah dilakukan oleh Seri Najib. Mudah-mudahan dirinya dan keluarganya istiqamah dan tenang menghadapi musibah ini. Cuma bila anak perempuan Datuk Seri Najib, iaitu Noriana Najwa, ini agak terkesan saya. Sebab beliau menzahirkan, dia menceritakan bagaimana Datuk Seri Najib, dan malam beliau membaca surat ataupun wakah yang ditulis daripada penjara. Saya rasa saya nak pilih malam ni, saya nak baca benda ni. Saya mungkin ada yang dengar, mungkin tak dengar, saya cuba hayatilah. Ini kenyataan, bukan kita nak membela saudara, kita cuba hayati apa yang diluahkan dari belakang tabir besi yang dibacakan oleh Najwa, anak Datuk Seri Najib sendiri. Warkah itu dikirimkan oleh Seri Najib kepada anaknya. Katanya di malam yang syahdu ini, setelah pintu kamar saya di penjara dikunci oleh pengawal, saya tergerak hati untuk menulis warkah ini kepada seluruh pimpinan UMNO yang hadir di perjumpaan semalam lah saudara, dan juga kepada semua penyokong kita baik di dalam UMNO ataupun di luar UMNO. Apabila Barisan Nasional tewas PRU 14, katanya beliau beristizam untuk terus berjuang meskipun ada yang menggambarkan UMNO sebagai kapal yang sudah karam dan kata-kata nista yang lain. Ada juga yang beri pandangan bahawa kalau nak hidup dalam politik, kita kena pilih menyokong sama ada Tuan Mahathir ataupun Anwar Ibrahim. Sebaliknya, saya memilih untuk menyokong UMNO sebab saya terlalu kasih pada parti. Lantas saya telah bekerja dan berjuang berhabis-habisan, termasuk untuk menjenamakan semula identiti saya sebagai bosku. Di setiap pilihan raya kecil dan negeri, saya telah berusaha sedaya upaya dengan segala kudrat saya untuk menyumbang kepada kemenangan UMNO bersama-sama rakan-rakan yang lain. Alhamdulillah, kini UMNO sudah semakin segar dan kuat. Kita sudah bangun dari mimpi ngeri 2018, meskipun cabaran PRU 15 menanti kita. Jadi Datuk Seri Najib dia sedar bahawa PRU 15 adalah merupakan cabaran yang hebat bagi UMNO. Saya sedar bahawa setiap perjuangan mesti ada pengorbanan. Tapi saya tak menjangkakan bahawa harga yang saya terpaksa bayar begitu tinggi sekali pada diri saya dan keluarga saya. Dalam masa 4 tahun ini, saya terpaksa turun naik tangga mahkamah sebanyak lebih 300 kali. Ini tak termasuk rumah saya digeledah pada malam pertama bulan Ramadan 2018. Diikuti kemudiannya dengan rumah bonda tersayang saya juga turut digeledah. Cukai yang tinggi yang pernah dikenakan kepada mana-mana individu dunia ini tak pernah pun dikenakan pada orang lain, tapi dikenakan pada dirinya. Isteri beliau turut didakwa dan anak saya pun dikenakan cukai pendapatan tambahan. Semua ini tiada asas yang rasional kalau mengikut undang-undang cukai yang sebenarnya. Begitu juga dalam kes SRC, saya telah didakwa pada bulan Julai. Mula-mula di hadapan Hakim Datuk Sofian yang dipilih secara random, tapi setelah kes berjalan, tiba-tiba Datuk Sofian telah digantikan dengan Hakim Nazlan. Kemudian mutakhir ini SPRM telah pun membuat siasatan terhadap Hakim Nazlan dan telah kemukakan syur mereka ke bawah negara. Pihak peguam saya telah memohon Mahkamah Persekutuan untuk dibenarkan additional evidence, tapi tidak didengari. Sesungguhnya mahkamah sepatutnya mencari kebenaran, bukan mencari alasan untuk berbuat demikian. Itu kata Datuk Seri Najib. Saya yakin jika additional evidence dibenarkan, KSRC akan berlainan jadinya. Saya cuba menuntut keadilan dalam fair trial, tapi tidak berdaya. Bagaimanapun saya tak putus asa. Walaupun jasad saya dipenjarakan, tapi roh saya tak kuat untuk terus berjuang untuk mendapat keadilan. Ya, saudara, dalam keadaan begini katanya, saya sungguh berasa amat terharu dengan langkah yang berhormat Datuk Seri Zahid dan Majlis Tinggi untuk mengadakan pertemuan semalam. Ya. Dan itulah gambaran yang saya dapat, saudara, daripada warkah yang ditulis oleh Datuk Seri Najib melalui anaknya. Saudara, jangan kita ketawakan bila orang mendapat musibah. Ya? Dalam keadaan semalam, saya melihat, ini saya katakan kita masih berbalah. Kita masih berbalah. Walaupun Datuk Seri Zahid Hamidi
berusaha untuk mengumpulkan semua warga UMNO di peringkat akar umbi. Tapi nampaknya banyak pula pihak yang tersenang hati, terutama mereka yang pro kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Kerana katanya tujuan penipuan semalam adalah untuk menyerang Perdana Menteri. Saya cuba hayati juga, tak dengar pun. Cuma memanglah warga peringkat akar umbi yang hadir semalam, mereka menzahirkan suara mereka supaya didengari oleh Perdana Menteri. Mereka mahu dibubarkan parlimen secepat mungkin. Itu saja, bukan menyerang. Saya tak nampak serangan. Kalau serangan mungkin ada yang berucap, mesti ada yang maki hamun. Tak ada pun. Malahan selepas pertemuan semalam diikuti dengan mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Malam tadi Majlis Tinggi UMNO telah bermesyuarat, dan mesyuarat Majlis Tinggi malam tadi tidak pun adanya suasana yang tegang, yang kalau kita lah tak ada pun, tak meja pun. Masing-masing dengan suasana yang tenang menceritakan apa yang harus kita lakukan. Saya melihat bahawa gandengan pimpinan di peringkat atasan tu okey, cuma orang keliling kelalang. Mereka yang memberi nasihat, mereka yang cuba mentafsir apa saja yang cuba dilakukan oleh Presiden UMNO, apa saja yang cuba dilakukan oleh pimpinan Majlis Tinggi UMNO, ini dilihat salah kerana mereka ada agendanya. Buat ini salah, buat itu salah, jadi kena ikut cakap mereka saja. Seandainya semua itu diikut apa kehendak mereka, apa nak jadi pada parti UMNO. Kita harus menyantuni kehendak akar umbi. Akar umbi mahu diadakan pilihan raya sesegera mungkin. Saya menyuarakan pandangan saya sewajarnya. Sudah sampainya dalam masanya, dalam saat kita mahu berhadapan dengan pilihan raya umum yang akan datang itu, carilah jalan perdamaian. Selagi kita tidak berdamai, selagi itulah kita akan kehilangan kuasa. Ini jelas, saudara. Saya berjumpa dengan pimpinan beberapa orang, ahli politik di Sabah. Mereka juga menyuarakan. Memang saya cakap terus-terang, saudara, Parti Warisan masih kental, masih kukuh di Sabah. Dan mereka juga mengharapkan supaya ada perdamaian antara UMNO dan Parti Warisan. Hari ini Parti Warisan mempunyai 16 orang ahli dewan negeri. UMNO ada 14. Kalau dicampur dua, itu dah 30. Daripada 63 kursi. Nak cari lagi 4-5 kursi, tak ada masalah. Tetapi bukan itu matlamatnya. Matlamatnya agar penyatuan warga bangsa. Ini yang paling penting saya. Dan kita lihat di Semenanjung, bagaimana kedudukan antara Parti Keadilan, antara UMNO. Parti PBM tu jangan campur. Sebab kita tahu kehadiran mereka lain tak ada nak membunuh UMNO. Cuma sebab itu yang kita rasa terkilan. Kita rasa terkilan bahawa bagaimana PAS boleh tidak bersetuju untuk bersama dengan kita, walaupun dia mengatakan bahawa dia nak menyantun, tapi dia lupa bahawa antara UMNO dengan PBM ini bukan permusuhan saya, ini soal hidup dan mati. Ini masalah dia. Jadi warga, pimpinan, lebay-lebay dalam PAS kena faham. Kita bukan membenci macam sekarang ni, macam pejuang nak buat-buatlah, tak ada masalah pada kita. Cuma kita melihat apabila PAS seolah-olah hendak sangat paksa UMNO bersama dengan Parti Pribumi Bersatu ni, benda yang tak boleh buat. Kenapa tidak diteruskan legasi Muafakat Nasional? Itu persoalannya. Sejarah mana-mana negara pun saudara. Demokrasi itu kadang-kadang is the game of the numbers. Nombor jumlah kerusi itu yang menentukan segalanya. Kalau kita terus berbalah bagaimana? Ini keadaan saudara. Sebab itu saya agak prihatin juga bila Perdana Menteri kata kalau nak buat parlimen tergesa-gesa ibarat bunuh diri. Tapi suka tak suka beliau kena bubarkan parlimen. Kerana sekarang keadaan sudah tidak mengizinkan. Keadaan tidak mengizinkan saudara. Suasana semakin gawat. Ekonomi gawat. Saudara lihat sendiri macam mana kehidupan rakyat. Harga barangan yang masih lagi tinggi. Bukan ini hanya berlaku negara kita, di seluruh dunia saudara. Jadi kalau kita tidak mempunyai sebuah kerajaan yang stabil, pimpinan negara tidak ditadbir oleh parti yang dominan, sukar untuk kita menangani rempuhan. Apa yang akan berlaku, rempuhan tsunami ekonomi yang akan menyerang negara kita ini. Sebab itu kita perlu adakan persiapan lebih awal. Ini masalah yang kadang-kadang mereka tak faham. Itu keadaannya. Sebab saya faham bagaimana pimpinan PAS, Mursyidul Ampas, Tuan Haji Hashim Jassin, dia mengatakan bahawa marilah bincang sebelum bergerak solo dalam menghadapi pilihan raya. Kita bersetuju, tak ada masalah.
Tetapi jangan letakkan syarat bahawa kita mesti bersama dengan PBM. Ini syarat inilah saya rasakan sukar. Yang harus dicari jalan, perlu cari jalan perdamaian. Kalau tidak, susah saudara. Ini saya cakap terus terang. Belum lagi saya ada dapatan saya tentang kedudukan jumlah pengundi, bagaimana kedudukan kursi-kursi yang akan datang. Saya ada, cuma saya tak mau bercerita malam ini kerana malam ini saya mau melontarkan pandangan teman-teman saya dan apa yang dilontarkan oleh Pertubuhan Melayu Johor yang melihat bagaimana warga bangsa kita terus bercakaran dalam suasana yang tidak menentu. Suasana ini mengundang masalah. Kita akan terjebak dalam masalah kalau kita tidak berlapang dada. Saya bukan nak memuji sesiapa saudara, tapi bagi saya dalam suasana hari ini perlu dicari upaya. Jika tidak, nanti saya cakap terus terang. Memanglah sebagai orang UMNO saya mengharapkan agar UMNO menjadi dominan. Kes Aryan Lozman, Parti Banduan Nasional bercita-cita untuk menukar ketua Hakim Negara dan pegawai negara supaya bila pemimpin mereka sakau. Saudara, jangan kita menuduh sebegitu. Jangan kita menuduh sebegitu. Saudara boleh membuat andaian begitu, saudara. Tapi bagi saya, carilah jalan. Kalau nak lontarkan, katalah. Saudara Nur Hayati, kita tak percaya pada PAS. Katanya, saya selalu perhatikan. Situ yang Sabah malam saya nyatakan. Mereka lebih meletakkan kepentingan diri. Saudara Samsul Anwar. Dia kata, myself cannot brain today, politik Malaysia. Betul, Saudara Samsul Anwar. Sukar untuk kita memikirkan. Kenapa Malaysia tiba-tiba dalam sekarang ini terjebak dalam suasana politik yang tidak menentu yang sebegini? Bilakah berakhirnya? Yang saya bimbangkan bukan hanya diri saya. Saya okeylah, kita tak lama pun nak hidup ni. Tapi bagaimana dengan anak cucu kita? Mereka yang akan mewarisi. Apakah mereka akan mewarisi kepedihan? Apakah mereka akan mewarisi kemelut kehidupan yang cukup tidak menentu? Kita mewarisi kehidupan yang agak selesa, yang agak santai, hasil perjuangan pimpinan terdahulu. Pejuang-pejuang bangsa kita, mereka berjuang menuntut kemerdekaan, mereka berjuang untuk melakukan perubahan. Tetapi ini yang kita alami, usia yang seusia dengan kita. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita hari ini sudah pun terdidik dengan bahasa-bahasa politik yang saya rasa kadang-kadang hilang penghormatan terhadap warga yang lebih dewasa dari mereka. Ini juga merunsingkan pemikiran saya melihat, kalau beginilah sikap anak-anak muda kita, apakah kita akan melahirkan generasi masa depan yang tidak ada lagi saling hormat menghormati? Itu peringkat anak-anak kita yang berusia 20 tahun, 30 tahun. Bagaimana pula nanti ada dia punya generasi cucu-cucu kita? Ini keadaan yang kita akan alami, saudara. Saya melihat. So, banyak orang saya lihatlah sendiri bagaimana perdebatan antara Nazir Aziz dengan parti MIC. Beliau menyuarakan rasa marahlah bila MIC minta supaya kursi itu dikekalkan 9 ke 12 kursi dalam PRU akan datang. Dah berbalah pula dengan Presiden MIC. Saya tidak mahulah nak. Saya tak mahu menangkan mana-mana pihak, tapi masing-masing ada argumennya. Cuma apabila Presiden MIC dia menzahirkan kenyataan, dia kata pengemis lebih baik dari pelacur politik. Wow. Saya kata itu sudah baik, itu sudah bahaya. Saya kata kenyataan-kenyataan begitu. Dan bagi mereka mudah untuk menyatakan apa saja. Saudara Mak Kamal, isteri saya ahli PAS pun dah, tak apalah, tak ada masalah. Saya bercakap bahawa anda nak pilih parti mana pun tak ada masalah, asalkan parti Melayu. Cuma carilah jalan supaya jangan kita terus berbalah. Ini keadaan saya, suasana. Saya yakin dalam sehari dua lagi mungkin Perdana Menteri akan buat pengumuman yang lebih untuk menyantuni kehendak rakyat. Besar kemungkinan. Ada orang bercakap dengan saya, bertanya dengan saya, apakah selepas bajet? Saya tak nampak. Mungkin juga pilihan raya itu dilakukan selepas bajet. Tapi bukan selepas bajet diluluskan. Perdana Menteri bentangkan bajet, lepas itu terus bubar parlimen. Mungkin juga boleh berlaku begitu. Mungkin. Saudara, sebab tiba-tiba saja dianjak, diawalkan pembentangan bajet. Tapi bagi saya, bajet ini paling penting. Tidak perlu dijadikan modal politik. Bajet adalah bajet.
soal sekarang ni saya melihat sekarang ni kecelaruan yang teramat sangat. Kenapa harusnya pimpinan kita dijengah oleh perasaan untuk saling berbalah sama sendiri? Saya inginkan satu ketika nanti, kalau bolehlah dalam waktu dekat ni, tidak lagi hamburan maki hamun, hamburan kata-kata, tuduh menuduh. Cuba kita mengelakkan. Ini cerita yang dalam kain pun timbul, cerita kisah silam timbul. Carilah jalan bagaimana kita harus melihat ataupun menggambarkan pimpinan Melayu ini bukan sebegitu. Tapi masalahnya anak-anak muda terus. Saudara Leman bin Daun, daulat tuanku, segerakan bebaskan bosku. Ini itu bagi saya soalnya kita boleh memohon dan sebagainya terpulang, saudara. Fazilah Abdul ni dia kata bagi tahulah tarik sokongan. Hari ini UMNO tarik sokongan. Memang benar, saya tidak menafikan. Seandainya ahli-ahli parlimen UMNO tarik sokongan, maka Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri puyuk. Itu jelas, saudara. Ini tidak siapa pun boleh menafikan. Kerana kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri ini dalam keadaan yang cukup rapuh. Katanya 114, yang saya masih lagi bertanya benar ke? Kerana hingga saat ini tidak ada pun dilakukan undian keabsahan atau the legitimacy of the Prime Minister, tidak dibawa ke Parlimen. Sama mana yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin dulu. Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, orang minta supaya bawa Parlimen, usul undi kepercayaan. Sampai sudah tidak ada usul undi kepercayaan. Hanya bergantung kepada surat SD ataupun surat akuan bersumpah yang dihantar pada istana. Dan hanya kerana bila tuanku menitahkan, kalau dah begitu setuju, semua nakkan Tan Sri Muhyiddin, maka Tan Sri Muhyiddin lah jadi Perdana Menteri. Itu saja. Tidak ada. Bila orang tanya lebih, ada berlaku pula perintah darurat sebagainya. Sampai akhir hayat politik beliau sebagai Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin tidak pernah membawa usul undi kepercayaan dan legitimasi ataupun keabsahan keberadaan beliau sebagai Perdana Menteri itu di kalangan 222 ahli parlimen tidak berlaku. Dan ini juga saya nampak seolah-olah diikuti oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi saya kata kenapa jadi begitu? Sepatutnya beliau segera mencari upaya supaya diadakan undian keabsahan. Tapi kalau dah keadaan sekarang ni tak payah bawa pun, buat je dah pilihan raya je lah. Ini yang saya lihat. Kalau tidak nanti nak tunggu lagi setahun, orang akan bertanya lagi. Malulah UMNO kalau melihat pemimpinnya mentadbir negara sebagai Perdana Menteri tapi tidak mempunyai legitimate ataupun keabsahan sebagai Perdana Menteri. Ini juga persoalan yang bagi saya lah sewajarnya dipikirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk segera membubarkan Parlimen. Jalan yang terbaik. Pulangkan balik kuasa ini kepada rakyat. Berkali-kali saya katakan, memang UMNO minta diadakan pilihan raya. Bukan kata kita nakkan kuasa, bukan kita nak merampas kuasa. Tidak. Kita mahu supaya suara rakyat itu diterjemahkan sepenuhnya. Setelah suara rakyat yang memutuskan Parti Keadilan sebagai pentadbir negara, setelah pun dinafikan ataupun dinodai. Saya secara peribadi, saya cakap terus terang saya tidak bersetuju dengan apa yang berlaku dalam langkah Sheraton. Kerana itu adalah sifat menodai suara rakyat. Rakyat telah memutuskan pada Parti Keadilan. Tapi bawah pimpinan Dr. Mahathir, maka apa yang diputuskan rakyat itu tidak terjelma. Di mana beliau terus jadi Perdana Menteri sehinggalah berlakunya langkah Sheraton. Bila berlaku langkah Sheraton, sekali lagi rakyat yang meletakkan Parti Keadilan sebagai teraju dalam mentadbir negara turut dinafikan. Jadi saya melihat benda begitu, saya tak bersetuju. Kita warga UMNO selalu katakan, kalau kita kalah pun kalahlah. Kita tak ada masalah pada kita akan menjadi seorang pembangkang yang berwibawa. Sedar diri. Tapi bila akhirnya lepas tarik sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin, harapannya untuk diadakan pilihan raya. Tidak terjadi begitu. Ada pula orang keliling kelalang. Maka Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Dan meneruskan suasana yang sebegini. Bagi saya, penafian terhadap suara rakyat kuasa keramat itu amat mengecewakan rakyat. Sebab itu hari ini, saya cakap terus terang, waktu perbualan saya dengan teman-teman saya pagi tadi, mereka juga menzahirkan kebimbangan bahawa akhirnya rakyat sudah tidak lagi percaya dengan demokrasi. Ini kebimbangan kita.
Kalau rakyat tidak mau mengundi, apa nak jadi pada negara kita? Bila kita mengadakan pilihan raya umum, rakyat tak nak turun mengundi. Akhirnya, yang datang mengundi 30% saja. Apakah kita boleh merasakan itu absah? Adakah itu legitimate? Ini yang bakal kita alami. Saudara Mazuki, Muhammad Hashim, memang tak lama nak PRU. Tapi sabarlah. Memanglah, saudara. Jadi bagi saya soal sabar tak sabar, kita melihat bahawa perlunya disegerakan. Bukan soal sabar, sebab negara perlu diselamatkan. Jangan diizinkan negara terjerumus dalam suasana yang tidak stabil di era kepimpinan berdasarkan prinsip demokrasi. Saya dah bercakap berkali-kali, saya menghormati keputusan rakyat. Rakyat hendakkan waktu pilihan raya 2014 mereka percaya pada parti keadilan. Biarlah saya bertelagah dengan orang lain pun tak mengapa. Sebab mereka mengatakan itu Pakatan Harapan. Saya kata bukan. Pilihan raya 2014 bukan rakyat memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan. Rakyat memberi kepercayaan pada Parti Keadilan. Yang dikhianati, yang dinodai, yang dirogol oleh pemimpin mereka sendiri. Sebab itu, saya yakin untuk pilihan raya akan datang, rakyat sudah bosan dengan keadaan begitu, mereka akan berbalik pada UMNO. Cuma saya mengharapkan agar warga UMNO teruskan perjuangan, jangan fikir soal lain, kita harus mengutamakan cetusan hati nurani rakyat. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.